Filem ini bermula dengan seekor gorila bernama Ivan, yang tinggal di pusat membeli belah terkemuka dan arcade video, tempat dia melakukan aksi yang berbeza dengan orang lain, termasuk Henrietta, ayam pemain baseball, anjing laut Frankie, Murphy, seekor arnab yang memandu truk bomba mainan, Estella si gajah, Snickers the poodle dan seekor anjing liar Bob yang selalu ditemui dalam sangkar Ivan. Semua haiwan ini agak rapat dengan seorang gadis kecil Julia, yang sering melawat mereka bersama bapanya George, seorang pekerja di pusat membeli belah. Julia sentiasa sibuk dengan lukisannya dan disayangi semua orang, termasuk pemilik sarkas Marge. Memandangkan sarkas sedang mengalami krisis dan tidak dapat menarik perhatian orang ramai, keadaan ini agak membimbangkan Marge yang sentiasa mencari idea untuk memperbaiki keadaan. Semasa dia berkongsi kebimbangannya dengan Ivan, dia dan Estella mengingati masa itu rancangan mereka semuanya habis dijual, malah mereka terpaksa membuat persembahan beberapa kali sehari. Pada suatu hari, apabila Julia mendapat krayon baharu, dia menghadiahkan yang lebih tua kepada Ivan, yang menggunakan mereka untuk melukis kumbang. Kemudian, Julia melihat lukisannya, dan yang menghairankan, dia seorang sahaja yang memahami perkara yang ingin disampaikan oleh lelaki itu. Pada suatu hari, Marge membeli seekor anak gajah bernama Ruby, daripada sarkas Bancroft di New Jersey, dengan harapan untuk mendapatkan beberapa pelawat untuk melihatnya dan menyerahkannya kepada Estella. Ivan tidak begitu gembira dengan yang baru ini tambahan, terutamanya kerana Ruby sangat mengganggunya, dengan soalan tentang kehidupan peribadinya. Keesokan harinya, Marge mengumumkan Ruby sebagai tajuk baharu rancangan itu, tetapi Ivan sekali lagi kecewa melihatnya sebagai pusat perhatian, kerana ia sentiasa menjadi tempatnya. Ruby diperkenalkan dalam rancangan seterusnya dan menerima banyak penghargaan daripada penonton. Apabila Julia datang untuk mengucapkan tahniah kepada Ruby di dalam kandangnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan kaki Estella dan memanggil George dan Marge untuk menjaganya. Selepas memeriksa kakinya, Marge menghiburkan Estella, dan memberi jaminan bahawa dia akan segera mendapatkan rawatan. Pada waktu malam, atas permintaan Ruby, Estella bercerita kepadanya, tentang masa-masa ketika dia tinggal di liar. Pada suatu hari, dia jatuh ke dalam lubang, tetapi seorang gadis kecil seperti Julia memanggil rakan-rakannya untuk mengeluarkannya. Bob, yang turut mendengar ceritanya, tidak percaya manusia boleh menjadi begitu baik, tetapi Estella menegaskan terdapat ramai orang, yang diberkati dengan hati emas, dan berkebolehan mengejutkan mereka dengan isyarat baik mereka. Selepas mendengar cerita itu, Ruby bertanya sama ada mereka akan dapat hidup di alam liar lagi, tetapi Estella tidak mempunyai jawapan untuk soalannya. Keesokan harinya, memandangkan Estella, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Bila belum dapat membuat persembahan, Marge menggesa Ruby untuk membuat persembahan solo, tetapi dia terlalu takut untuk keluar seorang diri. Melihat dia takut, Ivan menggalakkan dia pergi ke sana dan hanya menjadi dirinya sendiri, yang dia lakukan dengan berat hati, dan mendapat banyak tepukan daripada penonton. Pada waktu malam, melihat Ruby suka tidur, Ivan mengalihkan perhatiannya, dengan melukisnya daripada lobak merah. Untuk menghalangnya daripada mengganggu Estella yang sakit, Ivan turut bercerita tentang Ruby bagaimana Marge dan isterinya Helena, mengambilnya sebagai anak angkat semasa dia masih bayi. Mereka memperlakukannya seperti anak mereka sendiri, dan membawanya bersama mereka ke mana-mana mereka pergi. Pada masa itu, Marge memiliki gerai foto di pusat membeli belah, tempat Ivan pernah bergambar dengan kanak-kanak. Lama-kelamaan, apabila dia mula meningkat dewasa, dia sering membuat banyak kekacauan di rumah mereka. Walaupun Marge bertolak ansur dengannya, Helena berasa kecewa, dan meninggalkan mereka selama-lamanya. Kemudian, Marge membawanya ke sini di pusat membeli belah, dan dia telah tinggal seorang diri di dalam kandangnya sejak itu. Apabila Ruby tertidur selepas cerita itu tamat, Estella, yang menyedari kesihatannya yang semakin merosot, meminta Ivan berjanji kepadanya bahawa dia akan menjaga Ruby dan akan mencuba yang terbaik untuk memberinya kehidupan percuma. Ivan meyakinkannya untuk menjaga Ruby, dan Estella meninggal dunia akibat penyakitnya pada malam yang sama. Semua orang di kamp berasa tertekan atas kematian Estella yang menyedihkan, tetapi Marge masih menyatukan dirinya dan menghiburkan Ruby, kerana dia mahukan dia untuk aksi seterusnya. Ivan memikirkan bagaimana dia akan memenuhi janjinya kepada Estella, tetapi Bob mempunyai keyakinan penuh terhadapnya, bahawa dia akan menyelesaikannya tidak lama lagi.
Keesokan paginya, semasa Marge memulakan latihan Ruby, ia mengganggu Ivan. Seperti yang dia fikirkan sekarang, Ruby mungkin terpaksa menghabiskan seluruh hidupnya dalam sangkar, sama seperti Estella. Apabila Marge tidak bersedia untuk memberi Ruby rehat, Ivan fikir dia harus melakukan sesuatu untuknya. Dia melukis kunci di atas kertas, sambil memberitahu Bob bahawa mereka perlu memberikan mesej ini kepada Julia, supaya dia boleh melepaskan mereka dari kurungan mereka. Apabila Ruby bangun, Ivan bercerita kepadanya tentang seekor anak gajah yang ditahan di dalam bilik kecil, tetapi rakan-rakannya membenarkan dia keluar untuk menjalani kehidupan bebas di dalam hutan, seperti yang dia rancangkan untuknya. Apabila Julia datang keesokan harinya, Ivan membentangkan lukisannya yang ditunjukkannya kepada Marge. Melihat perkara ini, Marge menghasilkan idea untuk mencipta aksi dengan slogan "Gorila yang melukis". Idea itu diklik dan Ivan menjadi tajuk utama sekali lagi, kerana sekarang dia, satu-satunya Ivan, kera artistik. Selepas pemasaran yang berjaya, Marge memanggil Ivan ke atas pentas untuk melukis sesuatu di hadapan penonton, tetapi dia enggan mematuhinya. Marge mengalih perhatian penonton dengan aksi lain, tetapi kemudian memarahi Ivan kerana mengacaukan rancangan itu. Semasa bercakap dengannya, dia ternampak Bob dalam sangkarnya, dan hilang sabar, kerana dia tidak pernah suka tinggal di sana. Apabila Marge meminta pengawal keselamatan Castello untuk membawanya keluar, Ivan memikirkan rancangan untuk menggunakan dia untuk tujuan mereka. Dia meminta Bob untuk menarik Castello ke dalam sel dan mencuri kunci selepas menakutkannya. Mereka datang untuk mengeluarkan Ruby, yang meminta untuk membebaskan semua yang lain juga, tetapi Snickers enggan pergi, kerana dia percaya dia tidak boleh hidup di alam liar. Apabila kumpulan itu melarikan diri keluar dari pusat membeli belah, Castello menelefon Marge untuk memaklumkannya tentang kejadian itu. Sementara itu, haiwan itu menyeberang jalan untuk masuk ke dalam hutan yang diberitahu oleh Ivan kepada mereka. Semua orang begitu teruja untuk bebas, tetapi kebahagiaan mereka hanya sekejap, kerana apa yang mereka fikirkan adalah hutan, hanyalah interaksi dengan sekumpulan pokok, dan ia dikelilingi oleh bandar dari semua sisi. Tidak lama kemudian, Marge datang mencari mereka dan meyakinkan mereka untuk kembali ke pusat membeli belah bersamanya. Kemudian, apabila George datang selepas mendengar tentang pelarian itu, Marge memberitahunya bahawa dia telah memecat Castello kerana kelakuan tidak bertanggungjawabnya. Marge juga meminta dia merahsiakannya, kerana dia tidak mahu menjejaskan reputasi sarkasnya. Memandangkan semua orang sudah kembali ke sangkar mereka, Ruby meminta Ivan untuk bercerita kepadanya tentang alam liar. Walaupun dia tidak mahu mengingatinya, dia mengalah apabila dia mendesak dan berkongsi dengannya tentang masa dia masih bayi gorila bernama Mood, yang pernah tinggal di dalam hutan bersama keluarganya. Dia suka menghabiskan masanya melukis dan bermain tanda nama dengan kakaknya, yang dinamakan sempena permainan itu. Satu hari, apabila pemburu haram datang, dan semua orang lari menyelamatkan diri, bapanya menyelamatkannya, tetapi ditembak oleh mereka. Dalam kejadian ini, Ivan turut berpisah dengan kakaknya dan saudara perempuannya seluruh kumpulan, dan tidak pernah melihat mereka lagi. Selepas berkongsi ceritanya, Ivan memberitahu mereka bahawa dia sering berfikir bahawa jika dia telah belajar untuk melawan, bukannya menghabiskan masanya melukis, mungkin hidupnya berbeza. Terharu dengan kisahnya, kata Bob, manusia sentiasa begitu, tetapi Ruby tidak bersetuju, kerana Estella memberitahunya untuk mempercayai kebaikan mereka. Apabila mereka semua kembali ke kehidupan sarkas biasa mereka, Julia menghampiri Ivan, dan memberinya beberapa cat jari lamanya. Dia juga mendedahkan bahawa dia mendengar tentang malam sebelumnya, dan mengetahui bahawa dia tidak mahu berada di sini lagi. Semasa bercakap dengannya, dia juga menunjukkan lukisan ibunya yang sakit dan memberitahunya bahawa dia melukis perkara seperti yang dia mahukan dan berharap mungkin suatu hari nanti lukisannya akan menjadi kenyataan. Apabila dia pergi, Ivan teringat minat zaman kanak-kanaknya, dan mula melukis dengan warnanya. Keesokan paginya, Marge datang ke pusat membeli belah untuk pertunjukan lain, tetapi disoal oleh seorang wartawan, Candace Taylor, tentang pelarian malam tadi, sama seperti ramai orang menyaksikan melihat haiwan di lebuh raya. Memandangkan Marge tidak mahu mendedahkan apa-apa kepadanya, dia memberi jaminan kepada Candace bahawa itu semua hanyalah cerita dan menjemputnya untuk menonton rancangan seterusnya.
Marge kemudian bertanya kepada George dan Julia, yang membantu mereka dengan lampu, berhati-hati dengan wartawan itu, tetapi mereka memberi jaminan kepadanya bahawa segala-galanya akan terkawal, dan mereka tidak akan membocorkan sebarang maklumat. Semasa persembahan, apabila Marge mengumumkan perbuatan Ivan, semua orang terpegun melihat bahawa dia melukis mural tasik yang indah, di tengah-tengah pepohonan dan rumput hijau yang subur. Penonton mengagumi kemahiran lukisannya, tetapi Julia dapat melihat niat sebenar Ivan, bahawa dia mahu berada di tempat seperti ini, bukannya di dalam sangkar. Menyedari perkara ini, dia bergegas ke George, dan meminta dia membenarkan dia bercakap dengan Candace tentang dia kerana dia percaya dia boleh membantu membebaskan Ivan. Walaupun dia enggan melakukan ini, kerana dia mungkin kehilangan pekerjaannya, Julia meyakinkannya dengan mengatakan bahawa mereka harus sentiasa melakukan perkara yang betul, dan menerangkan keadaan kepada Candace. Rancangannya berjaya kerana keesokan harinya, terdapat orang ramai di luar pusat membeli belah, menuntut pembebasan haiwan yang ditahan. Julia dan George, yang baru tiba, menyedari bahawa usaha mereka tidak sia-sia. Selepas mendengar bunyi bising itu, Ivan memberitahu Ruby bahawa manusia memprotes mereka dan menginginkannya untuk bebas. Dia akhirnya mengetahui bahawa Estella betul tentang sifat penyayang manusia. Sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Ivan, Ruby memberitahunya, dia akan berkongsi cerita tentang dia dan Estella, bersama rakan barunya di alam liar. Semasa haiwan dibawa pergi, Marge dengan sedih memerhati mereka dan memberitahu Snickers, ia akan menjadi mereka mulai sekarang. Pada saat-saat terakhir mereka bersama, Bob memberitahu Ivan, bahawa dia akan sentiasa merinduinya, seperti biasa. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.